Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, cukup waktunya untuk kita menyambung satu lagi topik pada malam ini. Bagi anda yang sudah bersedia, tolong tekan share, like ataupun kalau nak komen apa-apa silakan. Sebab malam ni ada satu topik yang kita pinjam daripada tanah lain daripada Malaysia, iaitu tanah di Korea, tanah China, ada kat Siberia ataupun di Amerika. Saya dengar kata di kawasan tropika dah mula cuba nak tanam pokok ni. Di Indonesia pun ada, tapi dia orang kata ginseng Jawa lain sikit pada ginseng daripada Jepun atau Korea atau China. Betul tak betul, kita akan discuss pada malam ini. Yang penting ialah malam ni topik 15 manfaat yang kita tak semua boleh ingat. Saya sendiri tak boleh ingat, tetapi dahsyatnya Tuhan bagi. Macam kita kat sini orang kata tongkat ali lah kan. Kalau kat sana dia panggil ginseng, tetapi ginseng ni telah dipakai lebih lama dan lebih banyak kajian. Maksudnya research work telah dijalankan, dan banyak kajian-kajian ni telah terbukti, diulang kaji buat dan berkali-kali buat, result dia pun cantik. Jadi kita boleh pakailah sebahagian besar daripada ilmu yang mereka sudah perolehi dan telah tersebar seluruh dunia. Bagi Chinese traditional medicine ataupun Korea ataupun Japan, ginseng merupakan bak kata mereka the king of all herbs, maksudnya raja kepada semua herba. Bagi kita tak perlu kita mengaku, sebab tanah di tropika ni mungkin kurang sesuai untuk ginseng yang berkualiti tinggi. Faham? Sebab tu Tuhan bagi kepada sekian benua. Contoh, untuk mendapat ginseng yang berkualiti tinggi, haruslah dapat puncanya, sumbernya daripada latitude 33 hingga 38 degree. Ni dari segi geografi lah kan, bermaksud mereka atas 33 hingga 38 degree latitude tu, itu kawasan yang Tuhan bagi. Daerah ni kalau tanam ginseng, kualitinya lebih bagus daripada kalau katakan kita tanam kat Kelang ke, tanam kat Pahang ke. Faham? Okay? Bukan tak boleh naik, bukan tak boleh hidup. Mungkin kalau you letak dia kat Cameron Highland kau boleh hidup juga, tetapi inilah dia, maha kayanya Allah. Diberi setiap benua tu ada dia punya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, akar-akar yang macam ni. So ginseng ada riwayatnya sampai 5,000 tahun. Dah ada museum pun kalau you pergi negara-negara seperti Korea, terutama sekali yang menerajui buat sementara waktu. Diikuti oleh negara China, of course, Japan, lepas tu Amerika. Sebab tu ada dua jenis yang paling terkenal di dunia. Satu dipanggil American ginseng, satu lagi dipanggil Asian ginseng. Yang saya kata apa tadi, di negara-negara seperti Korea, Japan dan China, dan Vietnam dah mulai ikut. Saya kira Thailand kalau pasal-pasal tanam-tanaman ni, mereka apa pun dia orang cari jalan untuk bolehkan juga. Thailand bagus untuk kita belajar dari segi pertanian ni. Okay? Yang penting American ginseng selalunya lebih kepada yang merelakskan. Dia ada kuasa untuk menyejukkan keadaan. Tapi kalau yang sebelah Korean ginseng, terutama sekali yang dipanggil red ginseng, ginseng merah tu, asal usul semuanya putih sebenarnya. Okey, tapi bila jadi red ginseng sebagainya tu, dia lebih memanaskan ataupun orang kata apa, invigorating. Invigorating ni maksudnya invigorate ni pun Melayu kata memanaskan lah, ataupun menyemangatkan, lebih teruja, maksudnya lebih aktif. Yang sana lebih sejuk, tenang. Okey, alright. So itu yang dipanggil yin dan yang tu, faham? Panax ginseng, nama-nama lain, ataupun di negara seperti Asia tu yang terkenal. Kenapa dia jadi red ginseng? Sebenarnya tak ada red ginseng, dia semua asal usulnya kuning, white, dalamnya putih. Tapi bila di proses menggunakan steam yang selama 2 jam tu, lepas tu dikeringkan 4-5 hari, kadang-kadang dia repeat sampai 8-9 kali supaya kualiti tu lebih meningkat, supaya
bahan senyawa, bahan aktif untuk memberi khasiat tu, memberi manfaat tu lebih, maka mereka buat sampai 7, 8, ada yang 9 kali pun. Itu yang jadi mahal grade 1, grade 2, grade 3 semua tu. Yang penting ialah kalau you dapat raw pun, cara makan ginseng ni kalau you faham betul-betul, dia boleh makan mentah pun, tak ada masalah. Sebab sebenarnya dia macam ubi kan, macam halia juga konsepnya. Tapi boleh digigit, makan, boleh di steam, boleh buat sup, boleh buat tea, terutama sekali tea lah yang banyak dijual di pasaran tu kan. Banyak lagi kosmetik, skincare pakai ginseng. Banyak lagi spa pakai essential oil daripada ginseng. Ginseng ni kalau you pergi ke betul-betul tempat dia orang kat sana ni, kalau macam ni, kalau you tengok, oh saya dapat satu sampel ni, alhamdulillah dia dah kering betul ni. Okey, bau sedap, bau dia tak ada bau masam ke apa. Yang ni dah lama juga, ni tak jadi red lagi ni, berarti dia tak proses untuk jadikan red ginseng. Namun kalau you tengok bentuk dia, kadang-kadang orang kata macam bentuk orang. Tuhan jadikan bentuk dia kan, ada setengah buah kan macam bintang, macam sacha inci oil tu, ada setengah tu macam kipas, ada setengah tu macam walnut kan, macam otak. Ginseng ni kalau you tengok macam manusia kan. Design ni kepala dia, ni badan dia, ni kaki dia, nampak macam duduk ni. Adalah yang besar lagi, ni kecil je, nampak tu. Yang penting ialah dia banyak akar ni. Akar-akar ni lah yang memerlukan tanah yang betul-betul sihat, supaya dia dapat resapkan selama 4 hingga 6 tahun. Dia tak boleh jenis yang hari ni you tanam 2 bulan lagi nak tuai, tak boleh. Dia bukan sayur kailan ke kangkung ke bayam, tak. Okey, dia 4 hingga 6 tahun. Bahkan lagi tua, dan lagi tempat tu yang mahal, tanah-tanah dia semua tu dari sudut baja dia tu kan. Inilah dia jawapannya. So saya dengar kata ada rekod beli ginseng ni sampai harga bermilion. Masya Allah, saya tak boleh bayangkan ginseng boleh sampai harga bermilion. Kalau beratusan tu memang dah familiar. Kalau yang 3-4 ringgit memang tak boleh belilah ginseng. Tak tahu you ambil ginseng mana, tak tahu kan. So ada 2 lagi bahan utama, namanya ginsenoside. Ginsenoside ni salah satu bahan utama dia. Nombor 2 dia panggil gintonin. Lebih kurang ginseng punya jugalah, gintonin. 2 ni adalah bahan utama di dalam akar terutama sekali. Tetapi jangan lupa dia punya sayur ataupun dia punya daun pun boleh diguna pakai. Banyak yang dah dijual dalam bentuk dried leaf, boleh buat teh pun. Tapi yang paling orang cari ialah akar ginseng. Okey, ready? Saya dah kata 5,000 tahun punya sejarah. Kalau nak ambil tu antara 200 mg satu hari dah cukup untuk kita pertahankan kalau nak guna ginseng sebagai tonik untuk kehidupan, kesihatan you. Alright, apa lagi yang you nak tahu sebagai mukadimah? Yang duk bergaduh sekarang ni kat sana nak tengok siapa nombor 1. So Korea kata dia orang yang nombor 1, China kata dia orang yang lebih banyak keluarkan. So bagi saya tak kisah, asalkan kualiti tu memberi manfaat. Nombor 1, ready, ialah anti-inflamasi. Dia lawan masalah-masalah sakit-sakit badan, masalah-masalah apa tu, orang panggil apa, antioksidan ni dia banyak dalam zat ataupun khasiat dia tu. Jadi dia juga digunakan untuk melawan bukan saja penyakit biasa-biasa, tetapi dia juga untuk meningkatkan immunity, daya tahan badan. Jadi untuk siapa yang tak sempat ambil haba jala tu, kalau dia ambil ginseng pun alhamdulillah boleh mempertahankan panasnya badan tu. Nombor 1. Nombor 2, dikenal pasti dia boleh melawan setengah kanser yang saya list kat sini. Ada kebaikan untuk stomach cancer, untuk liver cancer, kolon. Weh, besar ni organ-organ yang mustahak ni. Tengok perut, hati kita, liver, kolon, orang lelaki terutama sekali, lepas tu lung, paru-paru. Cukup ni kalau dapat 4 ni dikatakan dalam kajian, lebih daripada kalau siapa yang rajin amalkan dengan ginseng ni, dia ada
kelebihan hampir dekat 17-18%. Minimumnya 16% dia punya kebaikan daripada orang biasa. Maksudnya ada tambahan untuk protection, terutama sekali bagi mereka yang tengah buat kemoterapi pun. Kalau you rasa badan you lemah, tak ada semangat, kalau you minum teh ginseng, dia akan meningkatkan balik atau menghilangkan you punya kelesuan tu. Maklumlah, kena kemo, faham-faham lah kan. Baik, nombor 3 pula ialah untuk yang ni dah terkenal, sama ada you percaya tak percaya, dah ada banyak kajian dari segi fungsi seksual, maksudnya dari sudut erectile dysfunction, dah banyak kajian mengatakan dia mampu membantu meningkatkan masalah atau mengurangkan masalah erectile dysfunction ni. Saya risau nak gunakan perkataan libido ni kat Malaysia ni, salah pakai nanti salah faham pula kan. Yang penting ialah memang ada kajian mengatakan erectile dysfunction adalah salah satu daripada yang boleh dibantu. Faham? Okey, macam tongkat ali lah, konsepnya sama. Okey, alright. Dan meningkatkan testosteron. Memang banyak kajian, dan you tengok kat mana pun, kat social media atau YouTube atau Google, masalah erectile dysfunction ni disebabkan dia boleh membuka pembuluh darah dan mengeluarkan satu bahan nama nitric oxide yang mendilatekan, membuka pembuluh darah supaya dia lebih lembut, darah lebih cepat sampai, oksigen cepat sampai, maka boleh menyelesaikan masalah. Sampaikan ada masalah fertility pun untuk wanita, katanya bukan untuk lelaki sahaja, kalau wanita pun makan ataupun minum. Kata dia orang kat sana sayur pun dia bubuh ginseng. Ada satu tempat tu saya tengok dia goreng akar ni, dia bubuh tepung kan, dia goreng, makan rangup punya sedap. Hoi. Macam kopok leko pula kita kat sini, tapi dia orang sana ginseng. Sampai macam tu sekali. Okey, seterusnya ialah nombor 4, untuk meningkatkan aura kita ataupun semangat kita, ataupun orang yang selalu tak bermaya, yang balik cerita pada keletihan lah, lesu dan sebagainya. Sebab tu dulu masa saya kat Majlis Sukan Negara, kita pernah sekali buat, tak salah saya, Olimpik ke yang Japan dengan Korea jadi host tu, tak salah saya kan. So saya tengok ramai atlet, olahragawan ni lah, mereka mesti kalau pergi kawasan sana, dia orang beli banyak ginseng-ginseng yang berkualiti tinggi. Mungkin murah kot masa tu. Ramai yang mempraktikkan ginseng sebab dia bukan diiktiraf sebagai drug, tetapi bukan sebagai ubat, maka dia orang ambil lah ginseng tu untuk mempertingkatkan dia orang punya performance. Faham? Okey, satu lagi, nombor 5 ialah brain function. Kalau you dah bersemangat dari segi fizikal, dan pula dia memberi satu lagi peluang untuk mereka yang kurang memikirkan masalah otak mereka tu boleh function well or not. Bila atas pada umur 50, ada 2-3 masalah yang kita selalu hadapi. Faham tak? Nombor 1 namanya apa? Alzheimer's. Bila nak pencen nanti, jaga baik. Lepas tu dementia, masalah mood kita pun kadang-kadang terganggu, memori kita, daya peringatan kita, dan kadang-kadang perangai kita pun dah mula rasa macam pelik-pelik, malas-malas. So kalau masalah ni timbul dan otak punya signal untuk terjemahkan apa yang kita dulu pandai ataupun dulu kita boleh cepat, sekarang kita jadi slow. Inilah antara tonik ataupun kebaikan ginseng. Satu lagi kebaikannya ialah dia anti-amyloid. Amyloid adalah satu jenis protein yang boleh melekat di dalam otak kita, yang menjadikan signal tu tak sampai nanti. Jadi dalam erti kata, dia lawan kepada plak-plak ni lah. Kalau dalam pembuluh darah dia panggil atherosclerosis, kalau kat otak dia panggil amyloid. Okey, so amyloid ni selalunya orang tak suka tengok lah kalau dalam otak, sebab kalau banyak amyloid, cepatlah kita jadi nyanyuk. Alright, so apa dia tadi, ginseng punya tea ataupun you campur-campur dalam sayur, makanan, sup you, semua boleh. Okey,
Alright, nombor 6 ialah menses. Masalah menses. Period yang sakit, selalunya kalau terlalu dapat dysmenorrhea tu sakit sangat, ataupun yang paling utama tujuan cerita menses ni ialah bila nak menopausal, bila nak putus haid nanti, macam-macam hormon kita terganggu, terutama sekali estrogen dah mula berterabur, ada yang tinggi ada yang rendah, so yang jadi hot flush kan, panas, tak boleh tidur malam dan sebagainya tu. Ginseng terkenal untuk membantu masalah ni, untuk membetulkan keadaan, supaya perdarahan dan mood you tu dikontrol. Jangan main. Ginseng ni kira macam hot item lah kan, barangan-barangan yang memang menjadi kesukaan ramai. Dan seterusnya ialah diabetes mellitus. Dia kontrol blood sugar. Dahsyat tak? Banyaknya dia punya manfaat ni. Okey, magic pula bagi saya. Sampai pankreas pun dikatakan kalau selalu kena pengaruh ginseng ni boleh jadi lebih aktif. Berarti dia boleh mengeluarkan insulin yang lebih sepatutnya, dengan syarat you pun janganlah lahap sangat makan dan sebagainya kan. Ginseng ni boleh kontrol sugar dan boleh kontrol insulin. Itu yang terbaik sekali. Seterusnya nombor 8 ialah weight loss. Bagi mereka yang nak kuruskan badan, nak cuba turunkan kilogram dia tu, nak cuba suppress appetite you supaya tak begitu gian nak makan je kerja, ginseng mainkan peranan. Nombor 9 ialah kalau boleh, yang ni semua orang nak cari. Sebab tu tak tahulah sama ada orang Korea ke Jepun ke, nampak tak makan tua. Maksudnya you nampak dia orang tu macam aktif all the time dan anti-aging, awet muda. Rupanya salah satu secretnya ialah selain daripada kimchi tu kan, bakteria punya food tu, yang ni lah dia, ginseng. Okey, sebab apa? Dia ada antioksidan. Maksudnya dia lawan pada benda-benda yang berkarat dalam badan dan meningkatkan kolagen. Dahsyat betul. Datanglah nombor 10 pula. Bila datang cerita kolagen ni, mestilah kulit kita lebih orang kata apa, mantap, ataupun kalau kat muka tu lebih mulus, dan kat sini orang use the word glow pula lagi. Orang panggil apa, sampai berseri-seri pula kalau ambil ginseng ni. Dahsyat betul. Okey, nombor 11 ialah yang saya minat, iaitu mengurangkan stres. Kenapa saya minat? Sebab saya tahu stres merupakan punca utama kepada semua jenis penyakit, termasuklah autoimmune, penyakit kanser terutama sekali lah kan. So kenapa dalam flavonoid ataupun phytonutrient ataupun zat yang terbaik dalam ginseng ni, dia boleh mententeramkan hormon-hormon yang seperti kortisol tu. Jadi masalah resah, gelisah, kemurungan terutama sekali dapat dibantu. Okey, dan dia sentiasa menjaga hormon-hormon yang jahat ni lah, supaya tidak terlalu tinggi. Bukan jahat macam mana, kalau kortisol tu tinggi sangat, susah kita nak tenteramkan jiwa kita. Satu lagi, nombor 12 ialah masalah paru-paru. Dia meningkatkan leganya rasa respiratory punya problem. Kalau you ada sesak nafas disebabkan oleh asma ataupun COPD, apa tu, chronic obstructive pulmonary disease, lama tak sebut ni, COPD tu lambat sikit nak keluar, okay? Tapi siapa yang kena masalah macam paru-paru, kena TB dan sebagainya, bekas-bekas kena pneumonia, inilah apa tu minuman yang digalakkan you ambil setiap hari. 13, nombor 13 untuk rambut. Katanya kalau ada pula jenis-jenis ginseng tu, saya pun tak pandai sangat lagi, okay, tetapi kalau you ambil ginseng secara amnya, boleh mempertahankan rambut supaya tidak cepat botak. Okay, hair growth lah. Okay, dia mempertahankan. Nombor 14 pula untuk mereka yang ada penyakit jantung, dari segi circulation tu dia lebih orang kata apa, lawas ataupun lebih melancarkan peredaran darah. Is well known ginseng, sebab tu ahli sukan pun ambil kan, tahu tak? So kalau siapa yang ada
orang kata apa, sakit lemah-lemah jantung, yang rasa sesak nafas, belajar minum ginseng. Okey, dan kita tutup cerita pada malam ini untuk orang yang ada blood pressure dan ni ada kaitan dengan kolesterol tinggi semua tu. Saya rasa ni antara kawan baik you pada malam ni. Ramai daripada kita yang dah borderline tu tak, kita tinggi dengan blood pressure tu, kalau tak adalah sampai kena makan ubat. Kalau kena makan ubat pun tak apa, sekurang-kurangnya you meleraikan masalah terlalu ketat ataupun liatnya pembuluh darah kita tu dah tua, dah keras. So kita minta dengan ambil amalan herba-herba yang macam ni, ginseng ni, kita dapat meleraikan masalah. Okey, yang penting untuk orang pregnant tak payah cuba-cuba, sebab kita tak nak, sebab ginseng ni kan kadang-kadang panas. Orang kanak-kanak kecil pun tak payah lagi. Siapa yang tengah ambil ubat pencair darah pun cek dengan doktor dulu. Jangan terlalu banyak nak ambil ginseng ni, takut nanti dia menerukkan keadaan. Kalau you dah ambil ubat macam diabetes juga, kalau you dah kontrol dah rendah, bawah pada 5, 4, kalau ambil ginseng ni you kena hati-hati, takut dia turun lagi nanti jadi hypo pula. Itu maksud saya. Kesan sampingan tak ada, cuma setengah orang ambil apa pun dia akan allergic. Yang tu tak salah, especially kalau ada masalah sakit perut ke ataupun pening kepala. Setengah orang dia rasa macam terhoyong hayang bila ambil ginseng ni. Setengah ada palpitation, walaupun saya kata jantung bagus dengan ginseng, tapi setengah orang berdebar pula. Tak salah. Okey, kalau gatal-gatal kulit, tidur terganggu, blood pressure pun turun sangat-sangat pula, tak sah. Okey, kalau ada ni orang panggil rash, ruam, dan kadang-kadang delirium, you macam nyanyuk, bukan nyanyuk, delirium ni macam apa, macam tak macam makan ubat jadi macam ingat tak ingat, delirium lah tu. Faham tak? Dia macam ingat tak ingat, tu delirium lah tu. Okey, macam orang mabuk, itu perkataannya. Okey, macam orang mabuk kan. So kalau sampai macam tu tak salah ambil ginseng ni. Baik, saya tutup cerita dengan kenapa saya minat dengan bahan-bahan macam ni semua ni, sebab ramai orang minta saya buat special coffee untuk mereka nak minum petang-petang. Sebab dok buat kopi gayo tu, dia setengah orang boleh minum, sebab kopi okau daripada Aceh tu sedap bukan main, bagus untuk liver kan, sebab dia tak ada gula, kita tak benarkan masuk susu semua. Tapi maklum sajalah tak semua orang boleh minum kopi okau, so dia orang suruh saya buat yang sedap tapi berkhasiat. So jenuh jugalah, dah dekat 6 bulan ni, so proses ni. InsyaAllah bulan depan kalau saya dapat kelulusan daripada kementerian, kita dah sediakan. Dan salah satu daripada magic show nya ialah Sacha and Chi Oil lah, of course. Mana saya nak lari daripada Tuhan bagi rezeki omega 3, sebab yang ni tak ada omega 3, tak ada 6, tak ada 9 pun. So 369 kita ambil daripada Sacha and Chi Oil tu, dan dibuat dalam bentuk serbuk nanti. Lepas tu saya tengah proses special rate ginseng ni untuk nak masukkan dalam, ada 3 lagi semuanya bahan, ada 3. Saya dah cerita kat you 2, satu lagi saya simpan, bila nak keluar besok baru saya cerita. Sebab kopi ni one of the best, supaya bukan you minum untuk santai saja, tapi you dapat manfaat yang saya cerita baru sebentar tadi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda bahagia, akhirat anda semua ke syurga, insyaAllah saya doakan. Dan pandai-pandailah let go and feel good all the time. Bye.